Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, yang sebelum ni saya dah explain tentang secara ringkas apa itu saham dan juga apa itu initial public offering. Just a simple recap. Initial public offering ni maksudnya apabila syarikat-syarikat yang mempunyai track record yang baik dalam menjana keuntungan dan sebagainya, dia akan cuba untuk mendapatkan capital dengan lebih banyak, mendapatkan wang lah untuk mengembangkan syarikat dengan lebih banyak daripada dana umum daripada orang ramai dengan penyenaraian syarikatnya ke dalam bursa. Jadi bila dia senaraikan syarikat dia, maksudnya orang ramai boleh membeli a portion of dia punya company itu dengan membeli saham-saham syarikatnya pada nilai yang ditawarkan, dan itulah yang kita namakan sebagai initial public offering. Okey, lupa nak. Right. So initial public offering dan secara ringkas pengertian dia sama macam ni lah. Refer to the process of offering shares of a private corporation to the public in a new stock issuance. Public share issuance allows a company to raise capital from public investors. So okay, macam mana kita nak tahu kalau kata pelabur ni, macam mana kita nak tahu apa IPO yang akan ditawarkan, apa yang sedang ditawarkan dan maklumat mengenai IPO ni. So ada banyak kaedah, ada banyak website yang menawarkan maklumat ini, tapi kalau saya paling suka untuk menggunakan, tak perlu banyak, saya suka kepada dua website ini saja, iaitu Bursa Malaysia dan juga iSaham. Tengok boleh masuk ke tak. Okay, alright. So senang saja, kita just masuk saja ke bursamalaysia.com. Okay, kita masuk daripada homepage, bursamalaysia.com, and then kita pergi dekat listing. Okay, dekat listing ni, ini kita pergi dekat IPO. Okay, then dia akan masuk ke bahagian IPO summary ni. So dia akan menunjukkan semua IPO dia, takkan menunjukkan apa IPO yang masih lagi available dan sebagainya. Dia listkan semua. So kita kena tengok dekat dia punya offer period ni dah tutup ke ataupun belum ya. So ini semua IPO yang ada. And then yang kedua tadi saya cakap kita boleh masuk dekat isaham.my. So kita masuk dekat ni, tengok ni isaham.my. Kemudian kita scroll ke bawah ni, and then kita pergi dekat ni, IPO analysis. Kita klik IPO analysis ni. Okay, and then dia akan pergi dekat IPO analysis. iSaham ni dia berbeza dengan yang bursa tadi tu. Bursa ni dia senaraikan semua, tapi iSaham dia akan menunjukkan yang tengah aktif ataupun yang baru recently tutup. Maksudnya contoh macam Remsol dah tutup dah listing date dia 13 Julai yang lepas, and then semua ni yang paling terbaru tutup adalah Heli yang paling terbaru tutup adalah Heli 7 Julai semalam. 7 bulan Julai tutup closing of application. Ni adalah listing date. Okay, so di dua laman web ni kita boleh tahu apakah IPO yang sedang ditawarkan. Dan IPO ni kita boleh tengok apakah nilai tawaran bagi satu unit saham, saham ataupun IPO yang ditawarkan macam ni. Contoh macam Remsol ni, satu unit ditawarkan pada harga 0.45 sen. Dan untuk IPO kita boleh beli minimum adalah satu lot. Satu lot adalah 100 unit. Jadi kalau 0.45 ni minimum kita nilai minimum yang perlu kita laburkan untuk beli IPO dia adalah sebanyak RM45 lah, 100 unit. So itu dari segi IPO. And then what's good about iSaham ni, dia ada calculator dekat bawah ni. Contoh
dia boleh bagi tahu kita boleh berapa banyak yang kita sewajarnya beli, berapa lot yang kita sewajarnya beli berdasarkan kita punya capital nak invest. Contoh, kita ambil Ramsol. Klik Ramsol, okey, dia dah keluar kat sini 0.45 and then kita ada berapa ringgit kita ni. Let's say kita nak laburkan sebanyak RM2,000. RM2,000 and then sedia satu and then kita klik calculate. And then bila dia dah keluar, then kita tengok dia cadangkan supaya kita, kalau kita ada RM2,000, dia cadangkan supaya kita bersaing di tier number 6, iaitu kita beli sebanyak 41 lot ataupun 4,100 unit yang akan melibatkan kos sebanyak RM1,845. Apa tier-tier ni saya akan explain kemudian lah. So tu bagusnya IPO calculator di iSaham. Saya nak terangkan pula dari segi pengertian tarikh-tarikh ini. Macam sini di iSaham dia menunjukkan closing application dan juga listing date. Kalau kita pergi di bursa balik tadi, yang bursa Malaysia tadi, contoh bila kita klik mana Ramsol, Ramsol Group, dia punya summary lebih banyak. Dia akan ada opening application bila tawaran dibuka, closing application sama macam iSaham tadi, balloting of application bila dia ballot, allotment of IPO shares to successful applicant bila, dan tentative listing date. Ni sama macam iSaham tadi. iSaham tadi dia tunjuk dua je, bila listing dengan bila closing. So apa maksud tarikh-tarikh ni? Macam ni opening of application, bursa akan menunjukkan bila IPO ni ditawarkan kepada public. Bila IPO ni ditawarkan kepada public, iaitu 22 Jun. And then closing of application, bila hari terakhir public boleh beli IPO ni menggunakan platform yang available untuk public lah, iaitu CIMB Clicks dan juga Maybank 7. Ni closing of application. And then untuk makluman macam mana sebenarnya proses penganugerahan IPO ni, dalam ramai-ramai yang cuba beli ni, hanya ada beberapa orang sahaja yang akan dapat. In fact, dalam berpuluh ribu tu, mungkin hanya ada 2-3 ribu saja yang akan berjaya untuk dapat IPO. Macam mana individu-individu ni beroleh IPO, kaedah dia macam mana? Kaedah dia kita namakan sebagai cabutan undi. Bukanlah undi manual lah, tapi cabutan random menggunakan sistem komputer yang kita namakan sebagai balloting. Hari-hari cabutan undi tu, yang mana selalunya owner syarikat lah yang akan klik macam randomly nama-nama CDS yang akan dapat IPO dia tu, itu kita namakan sebagai balloting day. So ni ballot dia tutup 29 Jun, cabutan undi pada 2 Julai. So 2 Julai balloting. IPO ni, bila tarikh IPO ni akan mula masuk dalam akaun CDS pelabur-pelabur ni, dia akan mula masuk ni 9 hari bulan Julai. So starting from 9 hari bulan Julai tu, siapa yang dah dapat result berjaya tu dah boleh monitor lah dia punya akaun CDS dah masuk ke belum. And then akhir sekali adalah tentative listing date. Maksudnya inilah dia hari IPO itu akan disenaraikan dalam bursa. Maksudnya inilah dia first day hari IPO tu ataupun saham syarikat ini akan didagangkan di Bursa Malaysia, di pasaran saham Malaysia, KLSC. Itu pengertian dari segi tarikh-tarikh IPO tu. So macam yang saya terangkan tadi, macam ni dia open kepada public dan sebagainya kan. So sebenarnya untuk membeli IPO ni, dia ada dua kaedah untuk kita beli IPO. Yang pertama tadi yang saya cakap lah, public platform. Kita boleh beli melalui CIMB Click dan juga Maybank 7.
And then yang kedua, ini khas untuk Bumiputra, kita boleh mendapatkan saham ataupun IPO ini dengan memohon peruntukan saham khas Bumiputra melalui MITI. Okey. Apa nama? Of course, untuk IPO ni apa jadi pun kita perlu ada akaun CDS dulu. Saya akan explain kemudian lah dari segi cara nak buka akaun CDS dan sebagainya. Okay, now macam mana nak dapatkan ini IPO melalui saham Bumiputra dan macam mana nak beli dekat public platform. Okay, alright. Back kepada yang tadi tu. Okay, untuk saham Bumiputra, mudah. Kita masuk saja ke kita search saja. Kita back kepada, kita masuk ini. sahamonline.miti.gov.my. Okey. Peruntukan khas saham Bumiputra. Ini khas inisiatif kerajaan yang untuk meningkatkan pegangan ekuiti oleh Bumiputra. So IPO perlu diperuntukkan khas dulu kepada Bumiputra. Okey, bila dah ada akaun CDS, just register saja jenis pelabur, ambil individu and then klik daftar. Bila daftar, mudah, kita isi saja form ni. Hanya kita perlu upload gambar IC saja yang diperlukan. Jadi and then dia akan hantar email. Dekat email, macam untuk activate kita punya email, daripada situ kita terus boleh dapat untuk set password untuk first time login dan sebagainya. So untuk permohonan saham Bumiputra ini, dia sedikit renyah sebab kita, orang kata apa, permohonan ini macam tadi kalau kita tengok opening of application untuk public 22 Jun, saham Remsol ni, saham yang ditawarkan sebelum dia open kepada public, dia akan ditawarkan kepada Bumiputra dulu about 1 or 2 months earlier. Maksudnya 22 Jun ni mungkin sebulan atau 2 bulan lebih awal saham ni akan ditawarkan di sini terlebih dahulu, khas untuk Bumiputra sahaja. Okey. So bila tawarkan khas untuk Bumiputra, ada beberapa perkara lah yang perlu kita sediakan dan secara hard copy dan perlu dihantar ke MITI. Dekat bahagian bawah lobi MITI tu dia ada satu kotak khas dan setiap kali ada tawaran saham, kita kena sediakan benda-benda ni. Kita kena sediakan satu salinan kita punya CDS account punya statement. Kita kena sediakan 3 bulan terkini bank statement. And then kita kena sediakan 6 bulan terkini ASB ataupun tabung haji ataupun apa-apa sahaja tabungan yang kita ada untuk menunjukkan kita punya financial strength. And then satu salinan IC. And then bagi penjawat awam, satu lagi yang dikena sediakan adalah surat kebenaran surat kebenaran majikan. Dia template sajalah, surat kebenaran khas dia untuk majikan. Itu khas untuk penjawat awam sahaja dan semua ni akan perlu dihantar ke MITI sebelum tarikh tutup yang akan appear lah. Semua akan keluar dekat bahagian makluman ni. Bila kita dah login nanti akan ada lagi detail lah. So untuk peruntukan saham Bumiputra ni, dia proses dia macam tender tau. Kita hantar semua kita punya dokumen-dokumen, kita punya financial strength dekat dia. And then masa kita nak hantar permohonan tu, kita boleh isi lah berapa lot yang kita nak apply. Kita isi je. Untuk MITI ni kita isi je maksimum, iaitu 2,100,000 unit. Kita isi saja sebab nanti pegawai-pegawai MITI akan menilai kita punya financial strength dan dia yang akan memperuntukkan berapa lot yang wajar diperuntukkan berdasarkan keupayaan kita untuk membayar. Bila dia tengok kita punya bank statement, kita punya ASB dan sebagainya. In fact kadang-kadang memang dia tak peruntukkan langsung pun. So that is saham khas Bumiputra. And then kalau kita dapat pun, pembayaran pun masih lagi manual. Kita once dia announce kata dia anugerahkan kita beberapa lot IPO tu,
kita kena pergi ke bank ya untuk buat bank draft, and then adalah kita kena buat pembayaran kepada issuance house dan sebagainya. Itu saham khas MITI. And then tadi yang saya explain dari segi ni, macam mana pula dari segi CIMB Click dan juga Maybank to You. And then tadi kita dah masuk yang dekat iSaham tu, dekat IPO analysis ni, yang kita dah godek-godek tadi tu. Kita scroll ke bawah. Kat sini kita boleh klik. Ada dua. Satu, video cara beli IPO menggunakan Maybank to You. Satu lagi, cara beli IPO menggunakan CIMB Click. Just click and then tengoklah video tu. Very simple, straightforward. Tak ada issue, tak ada tak susah sangat lah. Cumanya bila kita beli menggunakan Maybank to You ataupun CIMB Click, berbeza dengan MITI tadi, kita hantar semua dokumen, tak ada satu sen pun kita bayar lagi. Tapi bila kita beli dengan Maybank to You dengan CIMB Click ataupun public portion ni, whatever yang kita beli, contoh kita nak beli Ramsol 4100 slot tadi tu, mana yang kita kira ni tadi contoh kita nak beli ni 4100 slot tadi tu, 1845, kita klik saja beli tu, memang dia akan automatic dia hold this amount 1845, dia tarik daripada akaun kita dan dia pegang sampai lepas balloting day. Kalau kita sukses, memang dia akan pegang terus lah sampai masuk kita punya akaun CDS. Kalau kata kita fail dan tak berjaya, dia akan fully refund balik this figure, masuk balik dalam kita punya saving account. Tak ada risiko apa-apa langsung, jangan risau. Semua akan masuk balik dalam kita punya saving account kalau kita tak berjaya. So itu dari segi kaedah kita nak membeli IPO. And then takkanlah IPO ni semuanya bagus, semuanya perlu kita berebut untuk beli. Okay, then kita sebenarnya ada cara untuk analisa. Ini analisa ringkas. Sama ada IPO itu akan meletup-letup ataupun just biasa-biasa saja, ataupun mungkin akan tidak mendapat perhatian pun daripada pelabur. Cara untuk dulu di iSaham setiap IPO ni dia akan letak kat sini dia punya ratings, berapa over 4, 1/4, 2/4, 4/4 dan sebagainya. Tapi sekarang ni berdasarkan peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh SC ataupun oleh bursa yang melarang any person ke, any personnel ke, any consultant ke, siapa-siapa kecuali yang betul-betul yang ditaulahkan daripada memberi sembarang indikator untuk buy call. Jadi tak boleh sebab benda tu sekarang ni agak sensitif dan berisiko, terutamanya bagi those yang tak ada pengetahuan apa-apa, just follow je buy call, so bahaya. So that's why sekarang kita dah tak nampak dah dia punya rating dekat iSaham. Okay. So macam mana kalau kita nak sendiri-sendiri nak tafsirkan bagus ke tak bagus? Okay, then kita back balik kepada Bursa Malaysia tadi. Okay, Bursa Malaysia tadi. Alright, so kita IPO summary ni kan, kita dah pergi dekat IPO, and then Haley lah. Okay, senang Haley, kita klik Haley ni, and then yang tadi dia punya summary of dates dan sebagainya, and then kita klik yang ni, read more. Kita klik read more. Okay, and then kat bawah ni, and then kita klik ni title ni. Inilah dia semua dokumen-dokumen mengenai syarikat tu. Dia nak tawarkan apa dia punya business plan dan sebagainya, gedebak-gedebak, nak menerangkan bagus tak bagusnya syarikat tu apa semua. Memanglah selalunya beratus-ratus page, jadi kita tak payah pening kepala, kita kena tengok yang part 1 ni saja. Semua syarikat biasanya lah kita ambil yang part 1 ni. Okay, part 1 ni, then kita terus scroll, kita cari dia punya content. Kita nampak macam isi kandungan tu, kita klik mana kandungan. Okay ni, okay, nampak macam kandungan. Okay, apa yang kita nak cari adalah kita nak cari utilization of proceed.
Mana utilise? Kebiasaannya selalunya bawah ni bawah detail of IPO ni, detail of IPO. Nanti kita bawah, kita tengok share. Okey ni 4.7 use of profit. Ada yang kata utilization of proceed, ada yang cakap use of proceed. Apa maksud dia? Use of proceed ni menunjukkan apa perancangan syarikat terhadap duit yang dia akan dapat melalui penyenaraiannya daripada bursa ni. So syarikat yang bagus, dia akan menggunakan percentage yang tinggi daripada duit yang dia dapat tu untuk tujuan expansion. Maksudnya dia nak beli kilang, dia nak beli peralatan, dia nak beli software, dia nak invest, dia nak beli tanah dan sebagainya. Itu majoriti, itu menunjukkan syarikat tu akan berkembang lagi. Tapi IPO yang tak bagus adalah syarikat-syarikat yang menggunakan terlalu besar portion daripada duit yang dia dapat ni untuk bayar hutang. Maksudnya duit dia dapat banyak tapi dia guna untuk bayar hutang je, tapi dari segi expansion of company tu tak ada sangat. So dari segi secara kasar kita boleh katakan IPO yang sebegitu tak bagus sangat. So kita tengok page 28. Kita cari page 28 ni, page 15, page 28. Okey, this zoom in lagi. Okey, kita tengok Heli ni nak buat apa. Purchase of construction bla bla bla. Okey, for expansion 20%. General working capital lah 29. So and then repayment of bank borrowing, ni dia nak bayar loan, tinggi juga 34%. Okey, nilai ambang ataupun target kalau syarikat ni gunakan untuk bayar hutang dengan listing tu, anything lower than 40% tu boleh dikirakan agak baik. Tapi yang ni kita tengok bayar hutang saja 34%. Okey, and then estimation of listing expenses 15%. So okey, kita nampak untuk working capital dengan expansion ni, dua ni saja dah about 50%, and then this is another 50. Nak kata bagus sangat tu boleh out of 4 kalau saya kata mungkin 2 lah, 2/4 sebab dia 50-50. Separuh dia nak guna untuk expansion dengan working capital, separuh lagi untuk listing dengan bayar hutang. So nak kata dia banyak sangat lebihkan kepada expansion pun very much balance So I think about 2 to 3/4 lah. Taklah gempak sangat. So itu cara kita nak menilai IPO tu bagus ke tak. Kita tengok utilization of proceed ni, anything bila dia 60% and above untuk expansion, working capital dengan expansion purposes tu lebih daripada 60%, we can say that is a good IPO lah. Maksudnya dia gunakan untuk berkembang. Sepatutnya lah, tu dari segi kasar nak mengatakan IPO tu bagus ataupun tidak. So I think itulah sedikit mengenai IPO. Then kalau kita nak teruskan lagi, saya akan menerangkan apakah kaedah. Kan susah nak dapat IPO ni. Contoh susah tak susah yang nak dapat, kita tengok dekat iSaham tadi tu. Kita tengok di lagi satu lupa. Selain daripada kita tengok dekat mana tadi tu, kita baca dia punya prospek, another way untuk kita tahu prospek dia adalah kita boleh cari je dekat DH ataupun selalunya semua IPO yang akan list ni akan ada dia punya press release. So kita boleh baca dekat akhbar dan sebagainya. Contoh macam baru-baru ni Nescon kita baca dekat DH dia ada cerita nampak ni berapa banyak dia allocate untuk repayment of borrowings, berapa banyak untuk working capital, berapa banyak untuk acquisition dan sebagainya. So kadang-kadang bila kita rajin mencari ni, some of the articles tu dia akan tulis analyst punya prospek sekali, bagus ke tak bagus dan sebagainya. So tu kita kena rajin juga mencari. So
Macam yang saya cakap tadi, kan ada saham yang perlu diperuntukkan kepada Bumiputra dan ada saham yang diperuntukkan kepada public. Okay, so kita tengok macam contoh Nescon ni. Nescon ni dia nak isukan sebanyak 161 juta saham baru. 161 juta saham baru untuk dia punya penyenaraian ni, dan dia nak offer pada 28 sen. And then kat sini kita boleh baca bahawa daripada macam mana pembahagian 161 juta ni. 161 juta ni 32.2 juta will be made available to Malaysian public. So maksudnya bahagian yang kita yang diperuntukkan untuk CIMB dengan Maybank to You tu 32.2 juta unit. Inilah yang nak direbutkan oleh seluruh rakyat Malaysia ni lah. And then lagi 32.2 juta unit lagi dia nak allocate dekat director, employees and person who control organ. Ni dia nak bagi dekat person-person dalaman lah syarikat yang dirasakan menyumbang kepada kejayaan syarikat. So dia allocate 32.2 kepada orang berkepentingan syarikat. And then tengok sini 80.5 juta shares to Bumiputra Investor by way of private placement approved by MITI. So yang tadi yang kita tengok dekat MITI online tu, ni 80.5 juta diperuntukkan untuk direbut oleh Bumiputra melalui ini saham, peruntukan saham khas Bumiputra ni. Nampak betapa ruginya kalau Bumiputra ni dia tidak mendaftar untuk peruntukan saham khas Bumiputra. Memang renyah sikit sebab semuanya kena hard copy, kena hantar dan sebagainya, tapi peluang tu lebih tinggi daripada kita nak berebut ni. Nampak dah lah portion lebih kecil, tetapi kita berebut dengan orang yang lebih ramai melalui public platform. Itulah dia. And then another remaining 16.1 juta to selected investor. Maksudnya 16.1 juta ni dia akan bagi private placement kepada orang-orang tertentu lah. Kebiasaannya orang-orang yang memang kaya lah, yang sangat kaya lah, level-level Syed Muhtar dan ke atas lah. So dia akan offer dia orang tak payah nak berebut pun, memang syarikat yang akan cari dia orang untuk melabur. Sebab bila all these figures melabur, bila appear sebagai antara pemegang saham, dia memberi impak yang baik kepada syarikat. Dari segi maksudnya bila important figures berani melabur tu, maksudnya prospek syarikat tu bagus. So itu so kita kena rajin juga membaca artikel-artikel mengenai IPO yang kita nak invest tu. So ni macam Nescon itu. So that's about analysis and analisis IPO lah. And then ni cara muka ni tak payah lagi. Okay, sebelum saya close about mengenai IPO ni, macam mana kaedah untuk meningkatkan peluang untuk kita dapatkan IPO? Setakat ni saya rasa ada dua saja cara. Yang pertamanya adalah kita meningkatkan jumlah akaun kita untuk satu-satu IPO. Contohnya bila kita nak try masuk satu IPO tu, kita banyakkan akaun kita yang bid untuk that IPO. Contohnya kalau kita ada dalam family tu, kita ada IPO, wife kita ada IPO pula. Kita ada akaun CDS, wife kita ada akaun CDS, ibu ada akaun CDS, dengan ayah pun ada akaun CDS. So berbanding daripada kita let's say 4,000 kita masuk lump sum dekat akaun kita saja. Akaun kita saja dekat Maybank to You kita masuk dekat akaun kita 4,000 lump sum terus kita beli dekat satu akaun. Itu sebenarnya percentage untuk kita dapat lebih rendah berbanding akaun kita 1,000 and then akaun wife kita, and then dia bidkan untuk kita guna akaun CDS dia lah, and then mak kita bidkan untuk kita 1,000, and then ayah kita bidkan untuk kita 1,000. So maksudnya 4,000 tadi tu kita spread kepada 4 akaun. So dari segi peluang untuk cabutan IPO tu lebih tinggi untuk dapat
walaupun of course lah lebih rendah 1,000 saja berbanding 4,000, tapi dari segi peluang percentage untuk dapat tu lebih tinggi berbanding kita seorang-seorang saja masuk satu account. That's one way. Another way is kita tingkatkan kita masuk di tier yang mana. Okay, tier yang mana ni kita cuba tengok dekat iSaham ni. Okay, kita masuk dekat iSaham, kita roll dekat bawah ni, kita tengok dekat sini. Ni basis of allotment ni, ini issuance house punya ni ya. Kita ada dua, satu Tricor, satu lagi MISH. Nanti kita tengok contoh yang terbaru ni, Nescon lah. Kita ambil Nescon, kita ambil basis of allotment. Okay, dia keluar kat sini. So yang public portion tu, public portion ni dah lah Bumi Putra ni, satu melalui saham Bumi Putra, kita dah ada keistimewaan. Even public portion pun kita ada keistimewaan lagi. Tadi Nescon kita tengok kan, dia bahagi dua, mana Nescon tadi? Okay, public portion berapa? 32.2 juta available to the Malaysian public. So kat sini kita boleh tengok sebenarnya 32.2 juta tu dia bahagi dua lagi, 16. Yang mana 16 juta ni, yang ni lah yang untuk direbut, 16 juta unit ni direbut oleh non-bumi, dan yang bumi yang apply melalui Maybank 7 dan CIMB Clicks pun ada peruntukan khas lagi, dia bahagi dua. Yang ni khas untuk Bumi Putra, yang another 16 juta unit. So that's how public portion punya pembahagian. So kita tengok kat sini. Ini 100 unit ke 1000 unit. And then sampailah ke 5 juta unit ke 10 juta and above lah. And ni kita tengok berapa ramai dia punya applicants. Lagi rendah tier tu, lagi ramai lah orang tak berapa berminat sangat sebab rendah sangat, tak untung sangat. Dia macam bentuk dia macam buah pear sikit, tengah-tengah dia gemuk. Sebab kat situ macam kalau dapat lagi untung, lagi ramai. Tapi kat atas ni dia makin sikit sebab orang dah tak ada capital. So kita tengok dari segi success rate. Kalau tier rendah, nampak lagi rendah tier tu, lagi rendah dia punya percentage untuk kita berjaya. Nampak. So tiba-tiba bila dah lebih ke 100,000 unit sehingga ke 200,000 unit lah. Tadi kan dia offer satu saham 28 sen. So kalau 200,000 ni dah berapa? So kita kira sekejap. 228 dalam 56,000 dalam roughly 40 ke 50,000 ni, orang kata apa, percentage untuk dapat 12%. Kita nampak kat sini total of applicant yang mencuba nasib sebanyak 966 orang, yang berjaya adalah 118 orang saja yang dapat IPO ni, dengan percentage untuk dapat 12%. And then lagi naik tier, lagi tinggilah percentage untuk dapat. Tengok ni, kalau bersaing dekat ni 2 juta unit berapa lah. Kalau kita tengok 2 juta dah 0.28, 560,000. Kalau ada capital sampai 560,000 ni, percentage untuk dapat sangat-sangat tinggi lah. Dah dekat hampir 50% chance untuk dapat, memang tinggi lah, almost confirm dapat lah. So macam mana, kita duit tak ada, macam mana kita nak buat untuk kita bersaing, meningkatkan percentage ni dengan meningkatkan capital? Kita boleh dengan kaedah, kaedah apa? Kaedah tontong. Kalau tontong ni macam mana? Senang je, masukkan je dalam satu akaun saja, tapi kita boleh tontong. Contoh macam saya buat satu Excel formula sheet macam ni. Senang, satu Excel formula sheet macam ni, and then kita just key in saja. Contoh si Adam nak bagi RM3,000, Idris RM3,000, Noh nak bagi RM10,000, Put RM20,000, RM40,000. And then kat sini ni untuk sitos RM1 10%. And then daripada sini kita buatlah pecahan percentage dia. 3,000 ni out of total berapa persen, Mamat ni out of total berapa persen, Mamat ni out of total berapa persen.
Maknanya out of total capital berapa persen. So, and then kita terus key in kat sini formula untuk pembahagian profit, iaitu formulanya adalah dia punya ni percentage ni bahagi 100 darab dengan berapa saja profit yang dapat. So bila macam ni kita tak kisah walaupun kita masukkan 18,040 ringgit, target dia 16,400 unit, tapi mungkin kita takkan dapat pun full total unit ni. Tapi disebabkan kita berpegang pada ratio pembahagian capital ni, jadi bila dah dapat esok, let's say lah dapat, mungkin tak sampai full pun, whatever it is, kita pegang pada pembahagian ratio ni. Jadi masa hari jual tu, bila kita jual masa opening tu dan kita dapat keuntungan, let's say lah daripada RM18,000 ni, dapat maybe untung RM2,000, kita plug in je kat sini 2,000 and automatic keluar kat sini berapa keuntungan yang sewajarnya kita bahagikan. So Adam patut dapat dalam RM332.60, RM332.60. Noh patut dapat RM1,008.60. Put wajar dapat RM226.16. Berdasar 20 sen lah, 16 berapa lah, ikutlah, gunakanlah sewajarnya. So itu tapi semua ni Adam, Idris, Nur, Hud, semua ni mungkin bank in kepada saudara Hud ni, guna akaun CDS Hud ni saja. Tapi semua bank in ke Maybank to you Hud, and then banyak ni, jadi Hud pun akan bid untuk membeli sebanyak 16,400 unit dengan capital sebanyak 18,040 unit. Jadi kesemua mereka ni bersaing pada tier yang tinggi. So esok bila dah dapat profit, bahagilah seadilnya. So tu satu kaedah. Okay, ini bolehlah, kalau boleh buatlah dengan kawan-kawan yang betul-betul dipercayai, ataupun sebaik-baiknya buat dengan ahli keluarga sendiri je lah, dengan wife, dengan mak mertua, pak mertua, kakak, adik, apa semua, lebih mudah. Okay, saya rasa itu saja untuk perkongsian mengenai IPO hari ini. InsyaAllah lepas ni saya akan buat short sharing lah macam mana kalau dapat IPO, macam mana kaedah nak queue untuk sell masa opening, dan kaedah-kaedah nak trade IPO ni, nak hold ke, nak queue masa opening ke, ataupun nak queue masa closing first day ke, apa ke. So selepas ni insyaAllah. Okay, semoga bermanfaat ilmu ni. Okay, Assalamualaikum.